mandiri, mencipta masa depan. Dengan itu, majlis mempersilakan Tristar Diamond Rasida Salimon. Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa-apa. Kau bisa menentukan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Bersama-sama untuk kita semua, untuk kita sama-sama, untuk kita semua. Manusia yang kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sejuk ke sejuk? Sejuk. Dah pelik pula saya kena lagu-lagu siku. Tapi tak boleh jalan. Ya Allah, dahsyatnya. Tapi apa pun, beri tepuk kepada anda semua yang hadir pada malam ini. Okey, sebelum itu beri tepukan kepada MC yang tiap saya tadi, yang cantik molek, beri tepukan dulu. Okey, semua dah bersedia dah ni? Semua dah bersedia untuk mencipta sesuatu di sini? Betul ni? Betul. Baiklah. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan tanya kepada anda kena hadir dan memperkenalkan diri. Nama diberi Rasida, saya orang kenal saya Mami Syida, ada yang kenal saya Syida Hatashi. Siapa yang tak kenal saya malam ni? Kalau kau tak kenal aku, kau tak payah kenal. Betul tak? Saya suka menyamar saya orang baru tau. Saya kalau jumpa orang baru, aku orang baru, dia orang baru. Sebab kalau dia kenal saya tak boleh nak korek dia. Kalau saya pergi stokis, ada orang baru kan, saya dah kenyek-kenyek stokis tu, jangan cakap saya siapa. Nanti dia cakap lah, dia dah ini, bagus ni adik. Baru boleh korek. Kalau dia kenal Mami, memanglah tak dapat apa-apa. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang perjalanan saya sedikit. Pengalaman saya sedikit selama 13 tahun, masuk ke 14 tahun di sini. Saya tak hebat, okey. Dengan izin Allah, hari ini saya ditugaskan untuk memberi sedikit inspirasi dan semangat untuk anda semua berjuang di sini untuk mendapat sesuatu untuk masa depan anda. Mau ke mau? Anda kena ready. Saya tanya anda tak ready. Sebab saya nak cerita pengalaman saya dan saya jarang bercerita pengalaman saya. Sebab anda kenal saya mungkin melalui Mubaspa, betul? Dan saya dah terkucil 10 kali hari ini tak nak cerita dengan anda semua ni. Sebab saya excited. Sebab saya nak cerita semua yang saya ada. Supaya anda faham, supaya anda tahu macam mana anda nak berjuang di sini. Nak ke tak nak? Betul ni? Tak sabar? Saya lagi tak sabar. Dah 2 hari saya cuba kuruskan badan saya supaya saya ringan. Sauna tu, berduyun-duyun, bercurah air peluk saya. Supaya hari ini saya ringan dan bersemangat untuk bercerita kepada anda semua. Itu nampak slim kan? Okey, suka korang Okey. Jadi hari ini bertepatan dengan topik membina keyakinan, menerima kelemahan. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, ibu bapa. Ibu apa? Bapak ibu. Okey, kerana upline yang dulunya, saya pernah ada upline. Upline yang Allah turunkan kepada saya, yang mengajar saya, yang bimbing saya. Daripada saya mula masuk Elken. Walaupun hari ini upline saya tak ada, saya tetap berterima kasih kerana sudi bimbing saya, kerana sudi memberi semangat setiap hari. Akak boleh, akak boleh, akak boleh, akak boleh. Setiap hari perkataan ini tak lepas daripada mulut upline saya. Jadi kalau tak ada beliau, mungkin saya tak ada kat sini. Dan mungkin kalau tak ada beliau, kita semua tak ada kat sini. Especially cucu cicit dia, betul tak? Jadi kita mesti berterima kasih kepada mereka, mentor yang bimbing anda, yang bantu anda, yang tolak anda, yang tapa anda untuk anda berjaya. Betul tak? Sebab kita ni manusia lemah. Kita ni manusia lemah. Kita selalu
lalai dan leka. Nanti saya akan cerita kat mana kelemahan kita. Saya akan cerita. Dia akan cerita. Nak tak? Jadi beri tepukan kepada saya punya mentor-mentor, kepada dua mentor upline saya yang tak ada di sini, meninggalkan saya di sini, belum lagi meninggal dunia. Kita doakan, walau di mana dia berada, dia akan sukses dalam perjalanan hidup dia, betul tak? Itu kita doakan, kita jangan prasangka yang tak baik pada mereka. Itu jalan yang dia pilih, betul tak? Tapi yang penting kita kat sini tak teruskan perjuangan kita, betul? Jadi beri tepuk tangan sekali kepada mentor yang masih ada. Cucu, buyut dan moyang saya yang bersama dengan saya selama 13 tahun di sini. Beri tepukan lagi sekali. Iaitu kepada Presiden KLM dan 3-star Presiden Fetistia dan Tan Bising. Walaupun berlainan agama, mereka tetap nak bantu, sanggup turun, sanggup dengar, sandarkan bahu. Saya sandarkan bahu menangis. Ya Allah, tak. Kenapa? Dialah yang paling banyak mengajar tentang erti kehidupan di Elken. Saya dapat banyak pengajaran bila saya di sini. Tak sama macam saya ketika saya menjadi seorang reminder selama 16 tahun. Tak sama pengalaman berada di Elken selama 13 tahun. Dahsyat sangat pengalaman ini sebenarnya. Kalau you betul-betul faham apa yang kita ada kat sini. Hebat ke tak hebat? Baru intro dah hebat. Kan tak sabar nak dengar isteri dia, betul tak? Tuan saya tak sabar nak bagi tahu anda. Okey, next. Jauh lagi. Dan bila upline tak ada, mak bapak tak ada, anda tak ada upline kat sini, tak ada mentor kat sini, merintih. Kenapa nak merintih? Tempat syarikat ni ada. Kita semua ada. Kalau saya merintih, tak ada anda semua kat sini, betul tak? Dia kata mana mak saya nak netik, tak ada. Hey, dah expire, tak payah dah. Sekarang mak you masukkan you ke Universiti Elken, ada sistem pendidikan, ada cikgu yang ramai, ada mentor yang ramai. Kenapa nak jadikan alasan? Betul tak? Aku tak ada, ni tak ada, aku jauh. Apa pula? Betul? Jadi inilah sebenarnya satu Universiti Elken yang sangat luar biasa, yang memberi pendidikan, yang saya teruskan pengajian di sini dah 13 tahun. Dan saya dah drive through marketing plan dia 3 kali, tukar marketing plan 3 kali. Saya masih ada di sini dan masih lagi mencipta jutawan-jutawan baru dalam platform ini. Beri tepuk kepada syarikat Elken yang luar biasa. Kan? Bila upline tak ada, mak tak ada, apa pun tak ada angsa laut. Hari ini Tuhan cipta banyak binatang untuk kita belajar daripada binatang. Manusia kena belajar dengan binatang pula. Kenapa? Sebab Allah ya ciptakan binatang untuk kita belajar daripada mereka. Semut atas apa? Kerjasama dia, betul tak? Angsa laut atas kerjasama dia juga. Banyak lagi kita belajar. Gagak tu kadang ada pelajaran di sebaliknya kenapa dia turun. Dia ajar manusia macam ni cara dia, macam ni cara dia, macam ni. Cuma saya pernah baca, Gagak pernah ajar manusia untuk menguburkan mayat. Jadi kita jangan sombong sangat walaupun kita ada otak. Kadang-kadang manusia tak ada otak, betul tak? Sanggup bunuh orang, sanggup dan sebagainya. Binatang tak bunuh orang. Ada juga binatang bunuh orang lah dulu kan. Kan? Jadi hari ini semangat inilah semangat berpasukan. Anda tak akan terbang jauh kalau anda bukan terbang jauh seorang, boleh laju speed. Tapi kalau nak berjaya beramai-ramai, saling menyokong. Tidak ada orang yang hebat dalam dunia ni kecuali Allah Ta'ala, betul tak? Jadi kita jangan terasa terlampau hebat sangat sampai kita ketepikan semua sekali sifat-sifat kemanusiaan yang Allah dah beri kita, akal dan fikiran. Beri tepuk kepada binatang ni, semangatnya kita hebat kan syarikat ni. Nampak? Siapa tak saya laki tu lah. Ya Allah, saya ni dah bang macam ni bang, macam ni bang, dan naik pentas ni bang, macam ni bang, boleh. Yelah, saya kata saya dah lama tak buat topik ni. Saya dah biasa bawa bahas pada sebagainya. Saya dah lama tak berkongsi tentang topik sistem. Tapi beliau lah sifu saya yang saya sambil record. Dia tengah makan, dia pergi toilet ikut. Kan? Yang dulu dia tak suka langsung. Apa saya buat ni? Ya Allah, kalau kau tengok dia dulu, engkau pun tak akan. Kalau saya tak cekal hati, kalau saya tak degil, saya tak mungkin ada kat sini. Tapi kerana kedegilan ini, saya cabar diri saya. Kerana dia tak bagi saya buat benda ni. Dia kata, apa benda lah you yang you buat ni, ya Allah.
Apa benda selok-selok keti orang ni? You kan reminder, you kan professional. Apa benda ni selok-selok? Macam mana kalau ketiak dia tungki ya? Tolonglah, dia kata. Tapi I suka tarik ketiak orang, cakap. Cakap tinggal lah, dia kata. Dia tak bagi sebab saya dah 16 tahun. Memanglah bukan senang, betul tak? Tapi ada cara tak nak tackle dia. Belajar ilmu cara nak tunduk. Tak payah pakai nasi kangkang. Tak payah pakai nasi kangkang. Ada cara dia elken dah ajar. Tak payah pakai nasi kangkang. Dan saya perlukan dia. Saya perlu restu dia. Saya perlukan dia. Supaya dia tahu langkah saya ke mana. Supaya saya tahu dia kat mana. Supaya dia kepek je dengan saya 24 jam. Nampak tak? Sebab dulu sebelum ni saya reminder dia buat insurans kan. Kau aku jangan tanya bisnes aku. Bahal. Kau sabar. Aku masukkan kau ke Elken juga. Aku tak kira. Macam tu kan. Tapi kita ada caranya belajar kat sini. Dan akhirnya dia bersama dengan saya dan membina rangkaian selama 13 tahun. Beritahu kepada Papito Hatashi Sandes. Panjang nama Jepun dia. Thank you, Papi. Lele. Aduh. Barulah topik saya. Menerima kelemahan diri, mencipta masa depan yang gemilang. Siapa kata ada kelemahan tak boleh berjaya? Siapa kata orang cacat tak boleh move on? Siapa kata? Siapa kata orang yang handsome je boleh berjaya? Siapa kata orang yang tinggi je boleh berjaya? Laki aku pendek boleh je? Betul tak? Tak tinggi tak rendah lah. Kesian dia tau. Kan tapi kan? Tak pun. Cuma cara kita berfikir. Betul tak? Ini topik saya hari ni ya. Menerima kelemahan diri. Hari ni siapa yang rasa diri dia lah, aku ni tak cantik, aku ni gemuk, aku ni babat banyak, aku punya apa sekali selulet penuh, aku punya gigi rongak, aku punya apa lagi, jerawat batu tak hilang-hilang, aku tak boleh lah buat bisnes ni. Bisnes ni susah lah, kena keluar malam, kena jual barang, susah, semua susah. Apa yang senang? Kan? Saya cakap juga Allah dah berfirman dalam Al-Quran, aku tidak akan jadikan kau untuk bersenang lenang. Banyak cakap dia kata, banyak cantik bagi kau senang. Tak ada. Dia bagi awak satu ujian demi ujian, betul tak? Kita lagi saya akan ulas semua benda ni yang anda kena bersama dengan saya. Okey, sekarang dulunya. Yang dijodohkan oleh arwah atuk saya. Kau ambil tu lah anaknya Wak Dayak tu. Boleh. Atuk recommend dia. Dia okey. Bapak dia kawan atuk main wayang kulit. Atuk saya recommend. Yang lain tak payah ni je. Saya terima proposal atuk saya. Kau nanti boleh tengok wayang kulit free. Dulu saya ada kelemahan juga. Dia pun ada kelemahan juga. Okey, kawan putus daripada sekolah menengah sampai masuk universiti, masuk ke KL kerja, jumpa balik pun saya bukannya cantik sangat, baru pelahutan. Sebab saya suka banyak penonton dan sebagainya. Ya Allah, dia mak KL kau handsome, rambut panjang sebenarnya. Ada pula gambar dia panjang. Pakai kasut kulit. Ya Allah, bolehkah aku kawan dengan Mak Hatta ni? Oh ya. Masih sekolah lagi. Kan. Saya dapat dia pun saya sembahyang istihara. Sekurang-kurangnya tak laki draw. Istihara, ya Allah, betul ke jodoh aku ni atuk aku pilih. Dan saya terima segalanya, kelemahan dia sebagai dia pun sama juga. Atas dasar benda tu saya terus putus semua power. Itu pilihan Allah untuk saya. Untung tak dia dapat saya. Maka
hari ni saya dah kahwin dia. Lupa berapa tahun dah kahwin. Lupa babi. Tak pernah celebrate. Salah kan? Tak penting. Dan saya lepas tu kerja di KL jadi remaja selama 16 tahun. Dia pun kerja kat KL. Telefon hari pindahlah KL. Pindahlah saya ke KL. Dan saya dulu remaja 16 tahun. Saya budak kampung bermula dengan karier seorang remaja selama 16 tahun. Mula-mula jadi seorang, lepas diploma, gaji saya masih tu 700 je. 700 tu pun boleh bagi mak 200-300 juga. Dan saya bermula daripada bawah, budak kampung pergi ke KL, sampai mencipta sesuatu di Kuala Lumpur menjadi seorang remaja, pendapatan 50,000 satu bulan. Berlangsung beberapa tahun. Tapi siapa sangka apa yang kita suka. Sebab itu saya kata saya banyak belajar daripada saya punya pengalaman, bahawa apa yang kita suka hari ini you kerja, tak semestinya dia akan berterusan you suka. Tak semestinya berada bersama dengan you. Itu semua hanyalah pinjaman sementara suami, isteri, anak dan sebagainya. Anda kena bersedia dengan semua kemungkinan yang anda akan dapat. Jangan ingat you akan stay macam tu forever. No, saya dah laluinya 16 tahun. Bidang yang saya sangat cintai, yang saya sangat suka, akhirnya menyebabkan saya almost bankrupt dengan pendapatan RM200 selama 2 tahun. Hidup 2 tahun dengan pendapatan 200. Teruk ke tak? So hari ni adakah yang pendapatan RM200 sebulan? Macam saya ketika tu. 2 tahun. Saya bertahan dengan bonus sebagai seorang remaja selama 2 tahun kerana krisis ekonomi US pada masa itu. Rasa macam nak bunuh diri. Rasa give up dalam hidup. Ya Allah, apa yang telah berlaku dalam hidup saya dah almost umur 40, macam tu 37 tahun. Saya dah ada 3 orang anak dan saya baru je habis sambung belajar. Dan selama 16 tahun itu saya bukan sebagai seorang remaja saja. Saya masuk lagi bisnes lain. Saya jual benda-benda lain. Saya tak pernah menganggur. Saya further study. Saya jual lagi baju raya dan sebagainya. Kerepek lah apa semua. Masuk Avon, masuk Julian, masuk Embrace, semua saya masuk. Rajin tak? Rajin. Saya pernah orang yang tak pernah rehat. Sebab saya nak menggunakan masa muda saya. Saya nak maksimalkan apa yang saya boleh ketika saya muda. Itu pun tak berjaya lagi. Jadi hari ni, kalau setakat you buat LK sikit-sikit tak berjaya, setakat nak bangga sangat jual tudung 1-2 helai, you belum lagi dikira sebagai usahawan yang berjaya. Betul tak? Betul tak? Betul lagi. Saya tak hina sebab saya dah lalui itu, betul. Sebab saya mencari sesuatu untuk saya berjaya. Anak kampung yang nak berjaya di Kuala Lumpur, 17 syarikat saya masuk. Ceritalah apa saja, Avon, Causeway, semua saya dah cuba buat. Dah pergi meeting, dah semua tu, dah ada pangkat semua dah. Saya buat bersungguh-sungguh, sambung belajar lagi. Sebab kod-kod lah nanti saya nak guna saya punya ijazah. Sambung lagi 3 tahun di UKM. Penat. Saya penat, memang saya penat. Sebab saya teringat kata Dr. Mahathir pada tahun 2005. You sebagai usahawan, Putra, diversify your business. Don't stay dekat satu business. Sebab it could be anything happen to your business. It could be anything happen to your career. Saya dah standby semua, termasuk saya further study lagi. Nampak tak? Persediaan. Daripada saya muda lagi. Macam saya dah ada anak dah. Sampai sekarang saya masih bekerja lagi. Dia hari ni, kalau you nak bersenang lenang, nak cakap you nak jadi jutawan, memang taklah. Betul tak? Mengaku tak ni? Memang tak lah, belum. Saya dah cuba. Mungkinlah rezeki saya tak sehebat orang yang dah berjaya sekarang, betul tak? Mungkin saya salah cara, tak apa. Tapi saya dah laluinya dengan hardship tu, saya dah lalu dah sebelum saya masuk LK negeri. Okey? Hanya orang yang berani menerima diri, mencintai diri, akan mencipta kehidupan yang gemilang. So, bila saya tengah down sangat, keluarlah perkataan papi, when you really down, that is actually the best time for you to test the leadership within you first. Saya nak lead diri saya. Ya Allah, aku tak nak balik kampung. Saya tak nak susahkan mak saya lagi. Dah lah saya selama susahkan dia, saya tak nak balik kampung. Saya tak nak. Biarlah saya susah di Kuala Lumpur, saya akan cari cara. So saya menangis masa saya tahun 2008 dengan saya nak cari cara, apa benda aku nak buat ni, ya Allah, RM200. Saya tak mampu, saya tak boleh gerak langsung. Nampak tak? So, apa saya buat? Kawan saya kata apa tahu? Hey Syida, masih aku cakap dengan kau,
You turn crisis into the opportunity. Kau fikir. Kau jangan menangis, kau stop menangis. Kau fikir cara apa untuk kau gerak sekarang. Turn crisis into the opportunity. Faham tak maksud saya? Tukarkan krisis itu kepada peluang. Barulah you nampak jiwa you terbuka. You buka minda you. Oh, sebenarnya aku boleh ni, aku boleh ni, aku boleh ni, aku boleh ni. Gunakan apa yang you ada. Faham tak maksud saya? Faham kan? Jadi kalau you down, you terus habis, syaitan lah yang menguasai kita, betul tak? Okey, lagi? Apa lagi? Ini dulu kita bermula. Saya nak share sikit aja supaya anda jadi kuat. Anda ada semangat untuk berjuang. Sebab saya dulu pada mula-mula saya masuk, saya bukan orang senang. Jadi keluar perkataan orang susah, saya ada keluar perkataan tu. Jadi saya banyak simpan ayat-ayat untuk saya, simpan untuk saya paku kat sini. Aku ni orang susah. Aku tak boleh pilih apa yang aku suka. Aku kena buat apa ya? Aku perlu suka tak suka nombor 2. Yang penting aku buat dulu. Inilah dia. Ni tahun 2008. Masa ni saya share ketika saya MCCM pada tahun 2013. Dalam keadaan dah 5, duit tak ada, takut sangat nak keluar. Tengok, rangkaian tak berkembang, susah sebab saya tak berani keluar. Saya takut kena belanja orang. Saya takut keluarkan duit. Tak cukup duit minyak, appointment ada, tak berani nak keluar. Kalau hari ni anda ada situasi macam ni, sama macam saya faham sangat keadaan anda. Jadi macam mana anda nak keluar dari masalah ni? Mungkin anda buntu, betul tak? Ada tak yang buntu? Sekarang ni nak pergi sini tak ada duit, kan? You ada painful yang you tak dapat nak luahkan kepada upline anda, yang anda tak dapat nak share pada suami anda. Suami anda tak faham, tak bagi anda buat lagi. Anda ada pain yang kat dalam ni. Ya Allah, aku betul-betul sebenarnya nak buat benda ni, tapi aku tak ada duit, aku tak ada masa. Aku balik kerja dah lambat, kerja aku banyak, baju belum lipat, anak-anak sekolah, buat kerja anak-anak exam semua. Betul tak? Ada tak rasa macam tu? Luahkan je. Nangis puas-puas, lepaskan. Memang semua ada benda tu. Saya dah 13 tahun membina manusia di sini. Saya sangat faham. Sebab saya juga ada masalah tu juga dulu ni. Ya Allah, dah lah husband tak kasih, duit tak ada. Ya Allah, susahnya nak buat benda ni. Apa yang kata boleh. Macam mana? Betul tak? Painful sangat, husband tak kasih. Dia rela tengok kita tampil kat rumah. Lepas tu jangan buat macam tu kat rumah. Allah, laki aku tu kan. Sebab kita hormat laki kita, betul tak? Kalau tak ada restu dia tak boleh buat. Lepas tu mak saya kat kampung kan, kau ni betul lah, kau buat apa ni Syida? Dia kata, dia panggil aku Ida. Kau buat apa ni dah? Kau belajar dah 2 kali kau belajar. Apa kau buat ni betul ke tak ada hasil pun mak tengok. Macam tu. I believe you pasti ada benda ni semua. Betul tak? Betul. Kesian sangat kita ni, betul tak? Betul. Saya dah rasa benda tu, tengok anda ni semua masa saya bermula dulu. Kereta saya wajah yang mengekalkan kerajaan. Ya Allah, kereta tu kalau saya cerita kepada anda mesti tak percaya. Memang susah gila kereta tu, tak wajah langsung. Tukarlah nama tu. Tak wajah. Ya Allah, kalau masa saya nak besarkan rangkaian di Johor Bahru, kereta tu kena berhenti setiap 50 km, berhenti sejukkan. Malam dah lah aku takut hantu. Allah, panas dalam kereta tu. Saya nampak papi isi air dalam kereta tu, saya nampak dia berlari-lari. Masya Allah. Saya tak boleh nak cerita. Benda tu memang sangat-sangat tragis. Itu perjuangan. Masa saya nak fight MCCM, berjuang. Sebab saya nampak orang yang dah berjaya kat sini mesti ada cara. Aku mesti boleh punya. Cakap, tak apa, aku lalu. Saya nampak kenapa dia boleh. Dah lah dia gemuk, tinggi, hitam, muka dia banyak jeragat, buat beauty. Income 30,000. Ya Allah, saya pandang diri saya ni taklah teruk sangat. Ada education kurang-kurangnya, taklah gelap sangat. Kenapa aku tak boleh buat, ya Allah? Saya mesti ada cara. Betul tak? Mesti ada jalan yang aku belum belajar lagi. Mesti belum sampai rezeki saya. Tak apa, aku lalu. Sampai item baru tarik. Sampai saya tukar kereta adik saya teruskan perjalanan ke Johor Bahru. Masa tu cipta seorang diamond di Johor Bahru.
Tengok, takut kalau sharing. Lepas tu papi pun kerja semula. Kerja balik gaji 1,000. Bayangkan. Masa tu saya dah DCM tau. Susah tak? Kerja balik, macam itulah perjalanan saya. Mungkin ramai yang tak kenal saya. Anda boleh tengok saya di YouTube, okey? Dan tak ada sample bag. Macam sekarang ni mana ada RM2 sewa dulu. Sekarang ni RM2 pun tak nak pinjam. Ya Allah! Aku kena betul lah. Awak tahu tak? Ya Allah. Dulu kita orang ni berebut-rebut kodi dengan Risa tu, gaduh-gaduh pasal sample bag. Allah, kenapa korang gaduh ni? Sampai tak nak pulang, sampai kena penalti 300-400. Dia tak peduli. Tak ada bag, tak cukup bag sampel. Hari ni banyaknya dekat SQ yang kau tak pinjam. Ada promosi 35%. Kau bodoh bedek je. Mana pernah macam tu? Tak ada sale macam tu. Tengok ini perjalanan saya lalu. Masa ni anak saya tak sekolah. Pada tahun 2009 tak sekolah 3 bulan. Tak mampu nak bayar yuran. Sebab saya ada RM200 sahaja. Kau rasa macam mana nak sekolahkan anak? Memang tak ada. Memang tak ada. Dan Hatta masa tu dia insurance agent. Banyak juga yang polisi yang lapse. Saya pun masa tu tak ada income. Hari masa tu anak saya kecil lagi. Saya sekolahkan dia sekolah Cina anak saya. Saya kata, Kak, kita tak ada holiday tau. Jangan tengok orang lain. Kita tak ada tuition. Tak ada tuition. Tak ada apa benda, tak ada. Tuition kita Mr. Google je. Tuition kita Mr. Google. Tuition kita tanya kau punya lausha. Tanya dia, belajar dengan dia. Semua belajar dengan dia. Mama tak mampu. Jangan tengok orang lain. Saya pun aku diam je. Setiap hari, setiap minggu saya bagi dia ini seminar. Dia kat atas katil 3 orang. Tengok saya dengan papi pergi. Dia seminar Elke. 9 kunci kejayaan. Nangis 3 orang. Sebab dia budak-budak, betul tak? Budak-budak. Mereka membesar dengan saya ketika saya betul-betul berjuang di Elken. Last kali ada papi yang tiba-tiba dia kata, kenapa budak-budak ni kat rumah? Tak sekolah. Dah berapa lama tak sekolah? Dia marah. Dah 3 bulan. Dialah yang bantu saya terus bank in duit, terus sekolah anak saya. Susah ke susah? Ada hari ni anak tak sekolah? Ada hari ni yang lebih susah daripada saya? Yang nak mengaku give up sekarang ni? Saya nak tanya anda, adakah anda susah lebih saya? Tak ada. Betul tak? Lepas tu saya teruskan. Sebelum berjaya, manusia adalah tidak sempurna. Semua manusia tak sempurna. Ya Allah, saya lagi banyak kelemahan. Masa tu masih gemuk 80 kilo, muka berjerawat, tak ada duit, paling tak yakinkan. Rasa macam tak tahu nak cakap, duit tak ada. Betul tak? Betul. Jadi hari ini anda boleh berkongsi dengan saya pun boleh berkongsi dengan anda. Inilah kisah perjuangan seorang jutawan. Hari ini ada 13 tahun kat sini. Jadi anda hari ini jangan cepat meroyan, jangan cepat give up. Jangan samakan anda dengan orang lain. Mungkin anda tak sama dengan saya juga nasib, betul tak? Kita sentiasa hidup dalam peringkat yang tidak sempurna, tapi mesti sentiasa berusaha untuk mencapai sesuatu kesempurnaan. Hari ini dalam top 100 leader, pemimpin di dunia yang disanjung sampai hari ini, sejak kewujudan dunia ni, siapa? Nabi Muhammad SAW, betul tak? Itu menurut kajian yang paling popular, yang paling disebut-sebut, yang paling banyak dihina juga. Dalam perjuangan dia ada menang, dia ada kalah, dia ada jibab, dia ada dah, betul tak? Padahal dia kekasih Allah pun ada cabaran dia. Apatah lagi kita ni manusia biasa. Ya Allah, subhanallah. Istighfar hari ni semua sahabat. Supaya kita minta ampun pada Allah. Supaya kita cuma sedar kita sebenarnya banyak dosa. Saya nak cerita kepada anda satu video ini adalah kisah perjuangan saya. Bukan perjuangan saya, macam mana papi buat video ni ketika saya betul-betul tengah at the lowest point in my life. Masa saya buat Elken. Dan saya telah pun mencapai CCM pada masa itu. Saya cipta video ni khas untuk bagi tahu kepada anda semua bahawa semua orang yang tak mampu, yang ada kelemahan ini, yang sebagainya, anda semua sebenarnya mampu mencipta satu kejayaan di dunia ini. Video please. Tengok Tengok sini kata dia.
Hebat tak video ni? Ada nampak sesuatu daripada video ni? Tentang apa? Tentang apa video ni? Tentang apa video ni? Tentang perjuangan, tentang ketekalan. Nampak tak? Tentang impian, tentang membina sesuatu untuk kerjaya dia. Tentang menjayakan orang lain. So, daripada video ni anda rasa anda boleh buat sesuatu tak untuk hidup anda? Boleh tak? Boleh tak mulai hari ini? Anda harus tanamkan satu impian bahawa aku ni manusia yang hebat. Aku ni orang yang hebat. Allah ciptakan aku daripada jutaan. Jutaan apa? Apa nama jutaan? Jutaan sperm. Menjadikan anda yang wujud. Anda telah dipilih untuk hidup di dunia ni dengan sempurna, cantik, tanpa kekurangan sedikit pun. Betul tak? Tak boleh cipta sesuatu? Boleh. Boleh tak? Boleh sangat. Boleh sangat sebenarnya. Cuma hanya macam mana kita nak, cara kita berfikir, cara kita ubah mindset kita. Adakah anda betul-betul nak berubah? Atau sekadar apa benda ni main-main saja? Macam itu yang membezakan kita. Betul tak? Selepas saya dapat MCCM pada tahun 2013, Miss Pang WhatsApp, tapi congratulations to the one and only remarkable MCCM Hatashi in the world, ya kau. Your journey in Elton officially start. Baru official start. Saya dah daripada tahun 2008 berjuang menjadi jutawan sampai tahun 2013. Pada ni masa ni Oktober, 23 Oktober. Berapa tahun? 5 tahun berjuang. Dalam keadaan tak ada duit, berjayakan lagi jutawan 2 orang. Awaknya senang nak menjayakan jutawan dalam keadaan awak tak ada duit. Kat mana saya nak letak muka saya yang tak ada duit, yang tak ada sample bag, kereta pun Myvi, kejap Kelisa, kejap Myvi, kejap Wajah, kejap pinjam kereta tu, kejap pinjam gini. Bukan senang. Tapi saya faham, saya dah belajar dah. Memang ada satu je formula kat dunia ni kalau you nak berjaya. You mesti menjayakan orang menjadi jutawan kalau you nak jadi jutawan. Itu formula kat sini. Jangan risau apa yang you dapat. Tapi yang paling penting apa yang tindakan yang kita buat. Jangan kira. Jangan berkira dengan masa anda. Jangan kira perjuangan anda. Jangan kira semua tu. Yang penting apa? Yang penting aku nampak orang ni boleh berjaya. Aku nampak mesti Allah mungkin murahkan rezeki dia. Awak ingat senang. Awak ingat Arisa dapat income 1 juta. Saya tak dapat income 1 juta. Tapi saya dah faham. Rezeki tu milik Allah. Usaha tu milik usaha tu milik kita. Rezeki tu milik Allah. Apa yang perlu kita buat, kita buat saja. Betul tak? Betul. Hari ni orang berkira, apa pula aku nak tolong dia, nanti dia jatuh jutawan dulu. Apa aku nak tolong dia, nanti dia untuk dapat facial. Apa aku nak tolong dia, nanti dia nanti. Macam tu kan. Jadi anda ikhlas tak tolong orang tu? Anda ikhlas ke kalau minta balasan daripada orang tu? Tak ikhlas, betul tak? Jadi selepas tu, dan saya sebenarnya dekat Elken ni ada jatuh bangun berkali-kali juga. Mula-mula saya buat tahun 2008. 2 tahun saya jadi DCM. Dalam keadaan saya tak ada duit, saya fight juga DCM. Pada tahun 2009 saya menyampai tabung kereta. Dan pada tahun itu juga saya terjual dalam kumpulan 60 koset DX. 60 set. Okey, dan masa tu income saya dah berbelas ribu. Pada tahun 2010 itulah saya jatuh lagi sekali. Semua rangkaian saya hilang. Tinggal saya seorang lagi. Jadi hari ni kalau anda belum ada yang hilang, nak jatuh, janganlah, betul tak kan? Saya dah pernah lalu itu semua. Saya patah balik ke tempat bangunan saya di Maiza tu. Saya masuk balik bilik saya, kosong sangat. Saya pandang, ya Allah, aku nak ulang balik ke benda ni ya. Aku dah 2 tahun kat sini, aku dapat income 15 ribu. Aku dah percaya Elken ada melahirkan ramai jutawan. Aku nak ulang balik ke jadi Maiza ni, ya Allah. Aku dah bingung dan sangat sunyi masa tu. Pak Miss Pang dah pesan, for your information, 80% of MCCM accounted sales stagnant for years. Memang betul. Pada tahun 2013, setelah saya mencapai MCCM, masa tu saya dah jatuh di CM, saya bangkit balik, saya repair kesilapan saya jumpa mentor saya minta mereka betul-betulkan saya. Saya betul-betul dah taubat, saya nak buat betul-betul. Masa tu lahirlah jutawan Arisa dengan Arisa Syahrul Mak Elkodi. Lahir 2 jutawan tu. Dah lahir jutawan ni lagi sekali kena ombak tsunami lagi sekali pada tahun 2015-16 ketika Elken bertukar kepada Elken. Dalam perjuangan tu, dalam kapal yang ada semua rangkaian,
Bila di U-turn, ada tak yang tergolek jatuh? Bukan setakat tergolek jatuh, kami disebarkan di Facebook menjatuhkan kami semua. Betul tak Badi? Itu tahun 2015. Hilang separuh rangkaian, hilang semua leader. Ya Allah, tu dah jadi MCCM, dah dapat income 100 ribu, dah ada jualan 4 juta satu bulan. Tiba-tiba jadi kosong balik. You rasa nak give up ke tak? Nak give up ke tak? Saya kata, ya Allah, kau di apa jadi kita ni? Kan? Masa tu lagi sekali. Jadi yang penting hari ni, macam mana kita pulihkan semangat kita, macam mana kita nak bangkit berjuang dan menetapkan kita punya boleh, sebenarnya boleh. Tapi ramai yang bila dah melalui proses ni tak sabar dengan proses ni. Saya banyak jumpa orang tanya saya, Mami, saya dah buat ni, saya give up, saya tak ada facial, saya tak ada job. Berapa bulan kau buat? 2 bulan. 2 bulan kau dah give up? Masya Allah. Ni lahir tahun berapa ni? Baru 2 bulan dah give up. Krik-krik, meroyan, menangis. Masya Allah, keluar kat Facebook. Macam tu, macam ni. Bisnes ni tak boleh buat. Tukar bisnes lain pula. Saya bagi tahu anda kalau 2 bulan saya tanya AAR pun kau tak tahu apa daripada bunga apa, bunga tai ayam ke apa. Dah give up, Masya Allah. Apa yang kita buat? Saya ni dah MCCM tau. Dah DCM mula-mula jatuh, bangkit semula. Dah ambil lesen taksi dan sebagainya, nak bawa taksi semula, bangkit daripada kosong balik sampai jadi jutawan, lahirkan jutawan dengan penuh kesusahan. Jatuh lagi sekali ketika kita mencapai MCCM dengan semua separuh leader masuk dalam laut jadi hantu kopek. Jangan buat aircon. Jangan buat aircon tu. Bukan setakat dia saja. Dekat Facebook satu dunia dia bagi tahu jangan buat aircon. Apply saya macam ni, habis. Masya Allah. Besarnya hujan nak jadi jutawan. Jadi hari ni kalau baru bawa baspa, iklan pun tak. Belajar titi pun tak lagi. Tangan pun tak lembut lagi. Masih kasar, masih bercagur lagi. Cakap dah give up. Come on lah. Saya pun betul-betul bengang. Sebab ketika tahun 2016 ni, saya cakap, ya Allah, banyaknya leader saya yang hilang ni. Tolonglah bagi saya satu benda untuk saya pertahankan mereka. Kesihan mereka yang masih nak bertahan dengan kami. Ya Allah, Allah itu anugerahkan idea Mubaspa. Tak tahu macam mana, tapi kita terfikir untuk buat benda tu. Mulalah pada tahun 2016 Mubaspa. Memang tak ada orang dengan tak pandai. Saya pun tak pandai. Belajar gosok lutut, belajar pakai YouTube, tak ada. Tak ada orang nak ajar, tak ada. Saya cakap coding, Kak, aku tak kerti main air ni, Kak. Dia kata, aku tahu fitting orang dia slow kerti, aku faham. Dia kata kan, entahlah kau dia, aku pun tak tahu macam mana nak buat ni. Belajar, tapi Allah dah gerakkan, dah jentik hati saya dengan papi. Mulakan Mubaspa. Akhirnya mula dengan 10 orang yang didahului dengan leader yang anda mungkin kenal, Mona, Farah, Kodi, Arisa dan sebagainya. Kita start daripada 10 orang. Hari ini dalam masa 4 tahun konsisten buat. Masa tu saya pakai kelisa je. Masa tu saya pakai kereta kenari yang dah buruk, pinjam adik saya. Pakai kereta saya rosak masa tu. Kena repair 27,000, tak mampu pun nak repair. Naik kelisa rosak, downline tolong betulkan. Masa tu baru nak buat kelas yang kedua dekat Ipoh. Masya Allah, downline saya temah tengok muka saya. Mami, betul ke apa you buat ni? Tak apa, kita buat je. Bawa mangkuk ke hulu ke hilir, jadi fesi sendiri, angkat air. Itu permulaan Mubaspa. Lepas tu pergi Johor, naik kelisa, naik kenari dan sebagainya. Awalnya senang hari ni. Sebab tu you tak boleh menghargai apa yang kita dah buat. Apa yang anda dah buat semua. Sebab you nampak benda tu macam remeh saja. Tapi hari ni, cita-cita saya tercapai. Saya ada 10,000 Mubaspa owner. Dan tahun ni kita nak target 20,000 Mubaspa owner. Kita nak jadi pioneer dekat Malaysia yang terbesar. Sampai akhirnya saya cakap, Misbah, tolonglah support kita. Tolonglah endorse Mubaspa kita. Tolonglah masukkan package-package yang bagus. Bagi saya BTO, Certified Mubaspa owner. Akhirnya dia bagi semua. Jadilah anda semua hari ni. Jadi hari ni, kalau you tak perjuangkan benda ni, apa yang saya buat 4 tahun lepas sia-sia saja, betul tak? Apa yang Kak Kodi buat, apa yang Kak Arisa buat 4 tahun lepas, sia-sia, betul tak? Bukan 4 tahun lepas, 13 tahun lepas. Jadi hari ni, kalau skincare pun dia tak tahu nak sebut, benda tak tahu nak apa semua, marketing plan pun tak tahu, you nak cakap dengan apa yang you give up. Masya Allah, istighfar. Masya Allah, mungkin kerana banyaknya dosa, sebenarnya rezeki kita banyak.
Rezeki kita banyak mencurah-curah, tapi anda ada perisai dekat kepala batu ni. Dekat atasnya ada perisai. Apa perisai yang menyebabkan anda tak dapat rezeki tu? Dosa kita. Sebab kita selalu berprasangka buruk pada kita punya nasib. Betul tak? Berprasangka buruk pada Allah. Tak percaya pada rezeki. Tak solat, tak zakat, tak sedekah. Itu semua tak jaga. Itulah perisai yang anda dapat percik-percik sikit-sikit. RM50, RM50, RM50 facial. Sebenarnya Allah dah bagi banyak. Subhanallah. Nak give up ke tak give up? Anda orang Muslim especially, mana ada istilah give up, betul tak? Anda semua mujahadah, berjuang khalifah untuk anda meneruskan, untuk memberi manfaat kepada orang lain, betul tak? Berjuang untuk orang lain. Itu rezeki Allah yang bagi, usaha milik kita. Masterkan semua ni, masterkan produk, masterkan marketing plan, buat sungguh-sungguh. Ini posting tak ada apa, tak ada review, tak ada pergi kelas, tak ada apa, tak ada belajar, tak ada, nak give up. Come on lah. Jangan mengaku keturunan saya, because saya bukan orang macam tu. Betul tak? Setelah berjaya, manusia juga tidak semestinya sempurna. Saya juga banyak kelemahan. Saya mengaku saya banyak kelemahan. Saya belum berjaya lagi. Mungkin saya masih lagi banyak silap. Mungkin solat saya tak betul lagi. Mungkin sedekah saya tak banyak lagi. Saya masih lagi belum cukup menjayakan orang. Sebab dulu saya ada doa, ya Allah Tuhan, kau berilah siapa saja yang nak buat bisnes ni sebab aku nak berjaya. Lepas 2 tahun saya dah berjaya, saya tukar doa saya. Saya tukar doa saya. Saya cakap, ya Allah Tuhan, kau berilah aku orang yang betul-betul nak buat bisnes. Tak dapat pun. Saya cakap, kau kurniakan kepada aku orang yang betul-betul bisnes, orang yang bijak, orang yang pandai. Saya tak dapat. Saya tetap dapat orang yang susah sampai sekarang. Susah pula. Miskin minda, miskin poket, minda bankrupt, semua ada saya dapat. Banyak tak kerja saya? Banyak kerja saya. Sebab Allah dah bagi saya cabaran di awal saya masuk perjuangan ni. Allah dah bagi saya macam-macam cabaran. Untuk rupanya apa tahu? Okey, kau lepaskan, aku bagi kau satu cabaran. Kau lepas ni, aku bagi satu lagi. Kau lepas yang ni, aku bagi satu lagi cabaran. Bagi lagi. Untuk saya belajar, untuk saya kuat. Tapi Allah bagi saya sifat sabar. Sifat sabar seorang pejuang. Sebab apa tahu? Dia kata, aku dah bagi kau ni, kau lepas. Aku dah bagi ni, kau lepas. Sebab itu kita deserve menjadi seorang jutawan. Hari ni, orang dah baru dapat satu cabaran, dah meroyan. Taruh kat Facebook lagi. Lepas tu marah upline tu semua. Ini baru satu tak lepas. Kau deserve ke yang next? You deserve ke yang next? Tuhan baru uji kau sikit, dah bergoncang hati dan sebagainya. Buat bisnes lain, nak cuba-cuba bisnes lain dah. Jadi virus dalam rangkaian pula. Mempengaruhi pula orang lain yang nak berjaya. Masya Allah. Istighfar. Betul tak? Ini ada dalam rangkaian. Dan saya tahu semua ni. Betul tak betul ni? Saya tak marah dia tahu. Saya cerita apa yang benar. Yang benar, yang berlaku sebenarnya. Sebab saya nak anda jadi orang yang kuat pada pegangan anda, kuat pada agama anda. Jadi kita, Allah bagi satu ujian kita, laluinya. Itulah proses supaya anda kuat, supaya anda deserve yang lebih besar daripada yang RM90, RM150, sebab dia nak bagi anda RM150,000 sebulan. Jadi anda kena lalu semua cabaran ni, baru anda layak untuk jadi jutawan kat sini. Ya Allah, ya Allah. Inilah dia peta perjalanan kita sebenarnya. Hari ni cuba anda ingat Cuba anda ingat macam saya umur 48 tahun kan. Anda ingat momen anda daripada anda kecil, anda sekolah. Anda ingat tak momen tu? Cuba ingat sekarang. Momen mak anda masak untuk anda sekolah.